Buletin Selatan 26 April 2015. Malaysia bakal negara pertama di Asia Tenggara warta PSSA mulai 2016. Peruntukan 1.5 juta ringgit modernkan kedai runcit tradisional. 6 pendaki UTM di Nepal selamat. Susulan GST, tindakan tegas ke atas peniaga ambil kesempatan. Dan akhir sekali, duit shilling peringatan baru sempena Malaysia jadi pengurusi ASEAN 2015. Salam sejahtera. Malaysia bakal menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mewartakan penentuan wilayah laut sensitif PSSA mulai Januari tahun hadapan. Menteri Besar Johor Dr. Muhammad Khalid Nordin berkata kawasan perairan Pulau Kukup sehingga ke Tanjung Piai yang merangkumi anggaran kawasan seluas 550 km itu dikenal pasti oleh Pertubuhan Marin Antarabangsa IMO sebagai kawasan yang boleh diwartakan sebagai PSSA. Beliau berkata dengan perwataan ini, tindakan penguatkuasaan boleh dilakukan dengan lebih giat lagi terhadap kapal-kapal yang melalui kawasan perairan serta berlabur berdekatan. Katanya, konsultan kini dalam proses mengumpulkan maklumat bagi melengkapkan kajian berhubung PSSA ini sebelum dibentangkan kepada pihak Sekretariat IMO di Singapura tidak lama lagi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia 2015 peringkat negeri Johor di Zoo Johor. Dengan mewartakan kawasan perairan tersebut, ia bakal menjadi garis panduan bagi peraturan dan penguatkuasaan yang baru, terutama bagi kapal-kapal yang berlabur di sekitar kawasan itu. Dianggarkan kira-kira 10,000 kapal melalui kawasan perairan tersebut dalam tempoh setahun. Buat masa ini, terdapat 11 kawasan PSSA di seluruh dunia, termasuk Great Barrier Reef PSSA di Australia, Archipelago of Sabana Camagüey di Cuba, kawasan laut sekitar Marpelo Island PSSA di Colombia dan Paracas National Reserve PSSA di Peru. Kerajaan Johor telah memperuntukkan tambahan 1.5 juta ringgit bagi meningkatkan bilangan kedai melalui program transformasi kedai runcit tukar di negeri ini. Menurut Menteri Besar Johor Dr. Muhammad Khalid Nordin, peruntukan tersebut adalah bertujuan untuk memodernkan kedai runcit tradisional agar dapat berdaya saing dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif melalui inisiatif akses barangan Satu Malaysia ke kedai tukar. Jadi hari ini kita sudah ada 50 kedai dengan peruntukan yang diberi oleh kerajaan negeri untuk menjayakan program ini, dan kedai-kedai ini terbuka pada semua kaum. Maknanya bekalan barangan ini dihantar kepada apa saja kedai yang dimiliki oleh pelbagai kaum. Jadi ada kedai-kedai yang dimiliki oleh orang Melayu, orang Cina, orang India. So ini yang dipanggilkan sebagai program akses barangan Satu Malaysia. Kalau tidak, barang-barang ini tak dijual di beberapa tempat di negeri Johor. So kita baru ada 50 kedai, dan tadi saya telah nyatakan bahawa tahun ini kita akan tambah, dan sasaran menjelang 2020 kita pertindakkan 400 kedai. Beliau berkata demikian pada sidang media sewaktu merasmikan program inisiatif akses barangan Satu Malaysia ke kedai tukar dan Johor Mat di UniKL Pasir Gudang. Datuk Muhammad Khalid turut mencadangkan 3 strategi untuk meningkatkan matlamat keusahawanan termasuk pelaburan dalam produktiviti, pembangunan individu dan pelaburan dalam teknologi. Pada majlis itu, satu perjanjian persefahaman antara Perbadanan Usahawan Johor Berhad PUJB dan Majlis Amanah Rakyat MARA bagi program kedai Johor Mat telah ditandatangani untuk membantu Bumi Putra yang berminat untuk menyertai program keusahawanan. Tapi hari ini konsep yang dibuat oleh PUJB ialah dengan memperkenalkan Johor Mat, yang mana ia program untuk beri peluang kepada mereka, khususnya usahawan Bumi Putra yang berminat hendak menceburkan diri dalam bidang peruncitan, tapi peruncitan jual barang-barang harian seperti yang kita ada pada hari ini. Dan melalui kerjasama ini, pihak PUJB memperkenalkan kedai konsep, manakala MARA menyediakan pinjaman kepada usahawan-usahawan yang berminat, dan maksimum pinjaman ialah sebanyak RM500,000 maksimum kepada usahawan yang hendak membuka kedai-kedai ini. Dalam pada itu, inisiatif berkenaan adalah untuk menyediakan barang-barang Satu Malaysia yang dijual pada harga berpatutan dan boleh didapati kebanyakan kedai runcit di negeri ini. Kerajaan negeri yakin dalam masa terdekat ini kedai runcit mempunyai potensi yang besar untuk pergi lebih jauh dalam bidang keusahawanan.
6 pendaki dari Universiti Teknologi Malaysia UTM yang sedang mendaki Gunung Everest di Nepal disahkan selamat berikutan kejadian gempa bumi kuat yang berlaku di negara itu awal petang semalam. Penolong pendaftar Pejabat Hal Ehwal Korporat UTM Sabri Ahmad berkata, kumpulan itu yang terdiri daripada 4 pelajar dan 2 jurulatih itu berlepas ke Kathmandu 28 Mac lepas. Keenam mereka dikenali sebagai Azim Afif Ishak 27 tahun, Ani Zulaika Zabani 25 tahun, Jamhuri Jumari 21 tahun, Azham Afza Nizam Hamzah 27 tahun, Farul Aidib Muhammad Yusof 21 tahun dan Ahmad Sabri Abdul Razak 24 tahun. Azim dan Anis merupakan pasangan suami isteri yang juga merupakan jurulatih yang menemani keempat pelajar itu. Sabri berkata pihaknya mengetahui keadaan mereka selamat melalui Facebook Azim dan Azham yang menyatakan keadaan di Everest Base Camp selamat tetapi masih berkabus. Mereka turut memuat naik beberapa gambar melalui Facebook yang menunjukkan kemusnahan kebanyakan kemah di tempat mereka berada. Kesemua mereka memulakan pendakian ke Camp 1 pada 21 April itu bagi menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca di altitude lebih tinggi dan kembali semula ke Base Camp pada ketinggian 5,364 meter pada hari yang sama. Sementara itu, laporan berita turut melaporkan beberapa pasukan pendaki dipercayai hilang akibat avalanche besar di gunung tertinggi dunia itu berikutan gempa bumi tersebut. Gempa bumi kuat yang berukuran 7.9 pada skala Richter itu berlaku pada pukul 2.45 petang waktu Malaysia sehingga telah menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. Negara jiran Nepal, India turut merasai gegaran kuat terutama di kawasan utara India susulan kejadian gempa bumi yang berpusat kira-kira 77 km dari ibu negara Nepal, Kathmandu. Keadaan denggi di Johor masih terkawal dengan mencatatkan penurunan jumlah kematian akibat denggi. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dato' Ayub Rahmat berkata, sehingga 18 April 4 kes kematian dicatatkan berbanding 12 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Beliau berkata keadaan denggi di Johor terkawal kerana meskipun jumlah denggi menunjukkan peningkatan, namun berlaku penurunan dari segi kematian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Sambutan Hari Tanah Lembap Sedunia 2015 di Zoo Johor. Menurutnya, sehingga 18 April tahun ini, kes denggi di Johor meningkat 26.7% kepada 2,105 kes berbanding 1,662 kes. Justru beliau berkata pihak berkuasa tempatan perlu terus tingkatkan usaha demi memastikan kes denggi semakin berkurangan dengan memastikan sampah dikutip tepat pada masanya selain penguatkuasaan yang tegas. Buat masa ini, daerah Johor Bahru paling banyak mencatatkan kes denggi dengan menyumbang 69% kepada jumlah kes denggi di negeri ini. Untuk paparan selanjutnya, kita kembali selepas ini. Saya memilih produk restoran ini kerana penghasilannya amat meningkat. Di kawasan yang bermasalah boleh meningkatkan hasil FFB di tahap yang optimum. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Kembali semula. MCA menggesa kerajaan dan pihak berkuasa mengambil tindakan tegas kepada peniaga yang mengambil kesempatan mengaut untung secara tidak bertanggungjawab dengan menggunakan alasan cukai barang dan perkhidmatan GST. Timbalan Presidennya Dato' Dr. Wika Siong berkata tindakan tegas perlu diambil kepada peniaga itu kerana perbuatan peniaga itu memberi kesan ketara terhadap kenaikan harga barang sehingga membebankan rakyat. Beliau berkata kebanyakan peniaga menaikkan harga barang tanpa alasan yang munasabah dan sengaja mengambil kesempatan ke atas pelaksanaan GST. Beliau mengingatkan bahawa orang ramai mesti mengetahui bagaimana hendak membezakan antara kesan GST sebenar dan peraturan pihak yang sengaja mengambil keuntungan tidak munasabah terhadap pelaksanaan GST. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan kursus kepimpinan MCA Johor yang dihadiri 214 anggota dari 26 bahagian MCA Negeri Johor. Bank Negara Malaysia mengeluarkan duit shilling peringatan bersempena dengan Malaysia menjadi pengurusi ASEAN 2015. Menurut kenyataan Bank Negara, duit shilling itu akan dijual kepada orang ramai bermula 27 April. Duit shilling tersebut adalah dalam bentuk duit shilling peringatan emas proof, duit shilling peringatan perak berwarna proof dan duit shilling peringatan emas Nordic. Nilai muka duit shilling emas ialah RM100 dan akan dijual dengan harga RM1,800 sekeping dengan hanya RM500 sekeping sahaja ditempa. Sementara itu, nilai muka duit shilling perak berwarna ialah RM10
dengan harga jualan RM200 sekeping dan kuantiti ditempa ialah sebanyak 2,000 keping. Nilai muka duit shilling emas Nordik ialah RM1 dan dijual dengan harga RM10 sekeping yang mana sebanyak 25,000 sekeping ditempa. Tulisan ASEAN 2015 Malaysia tertera pada bahagian atas duit shilling itu, manakala tema warga kita, komuniti kita dan visi kita dipaparkan di bahagian bawah duit shilling itu. Duit shilling itu akan dijual di muzium dan galeri seni Bank Negara Malaysia dan pejabat wilayah di Pulau Pinang dan Johor Bahru serta cawangan di Kuala Terengganu, Kota Kinabalu dan Kuching. Sekian untuk paparan edisi Buletin Selatan hari ini. Salam takzim.